salam sejahtera, salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada seluruh penonton forum kami pada hari ini. Bersama saya lagi, Sahira Zahir sebagai moderator anda pada hari ini. Sebelum saya mengenakan panel penjemputan, izinkan saya terlebih dahulu menceritakan sedikit mengenai tajuk yang akan kita kumpaskan pada hari ini. Seperti yang kita sedia maklum, bahawa negara Malaysia merupakan negara majmuk yang memiliki pegangan agama yang berbeza-beza. Antaranya adalah agama Islam, Kristian, Buddha dan Hindu. Oleh itu, bagi forum kami pada hari ini, kami akan membincangkan mengenai amalan dan kepercayaan agama Hindu di Malaysia. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, agama Hindu merupakan agama tertua di dunia yang tidak mempunyai bandar, pengasas ataupun yang utama. Menurut catatan statistik Wikipedia, seramai 15.16% daripada penduduk dunia adalah beragama Hindu. Manakala di Malaysia pula, majoriti penganut agama Hindu adalah berbangsa India yang merangkumi 7.0% daripada rakyat Malaysia dan selebihnya adalah bukan warga negara dan warga negara Cina dan orang Cina. Oleh itu, sememangnya tidak dapat dinafikan lagi bahawa agama Hindu ini telah mendapat tempat yang kukuh di Malaysia. Jadi, bersama saya 5 orang panel yang dikatakan mempunyai ilmu dan pengetahuan yang sangat-sangat meluas mengenai agama Hindu di Malaysia. Yang pertama, sebelah kanan saya adalah Dr. Nurliza binti Johar daripada USM yang menjadi pensyarah kanan mata pelajaran antropologi sejarah. Apa khabar doktor? Sihat ke? Kau baik, Alhamdulillah. Seterusnya, di sebelah sana pula adalah Dr. Nurliza Iliana Dr. Nur Azira, maafkan saya, Dr. Azira Iliana yang daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris yang menjadi pensyarah kepada mata pelajaran agama dan masyarakat. Okey, apa khabar? Sihat? Dengan cerita Universiti Pendidikan Sultan Idris telah melonjak naik sekarang dan menjadi Universiti Pendidikan nombor 1 di Malaysia. Betul ke? Ya, betul. Sebelah sana pula Dr. Farah sebagai mata pelajaran kesusastraan maya komunikatif di UKM ataupun daripada Fakulti Sains Kemanusiaan. Okey. Sihat? Apa khabar doktor? Alhamdulillah, baik. Seterusnya di sebelah sana adalah wakil daripada pelajar UPSI sendiri, iaitu wakil Majlis Perwakilan Pelajar ataupun YDP. Okay. Apa khabar Cik Nur Saliha? Alhamdulillah, sihat. Macam mana warga-warga UPSI sekarang okey ke dalam proses yang baik? Okey, semua Okey, sihat. Alhamdulillah. Santai. Alhamdulillah. Okay. Seterusnya terakhir sekali adalah Dr. Izzati daripada Universiti Kebangsaan Malaysia yang menjadi pensyarah daripada Fakulti Sains Kemanusiaan juga. Okay. Seterusnya, Sanata Dharma adalah nama asli Hindu. Sanata Dharma juga adalah nama lain bagi agama Hindu, sebuah agama yang sudah ada sebelum agama-agama lain. Terdapat pelbagai teori serta pendapat tentang bagaimana Hindu ini mula disebarkan ke tanah air kita sebelum kemerdekaan. Sebahagian sejarawan mengatakan bahawa Hinduism mula dibawa ke Malaysia oleh para pedagang dari India. Ada juga pendapat sejarawan di mana ia disebabkan oleh hubungan diplomatik antara kerajaan Melayu lama dan India. Okey. Seperti yang mana kita tahu, setiap agama itu mempunyai rukun yang tersendiri. Sebagai rukun untuk kita memastikan bahawa kita ni sudah jadi menganut agama tersebut. Contohnya macam agama Islam, kita ada rukun iman, rukun Islam. Jadi sudah tentunya agama Hindu ini mempunyai rukun-rukunnya yang tersendiri yang boleh yang diikuti oleh penganutnya. Okey. Dan mengikut pembacaan saya, agama Hindu ni dia mempunyai pelbagai mazhab yang kita boleh katakan sebagai sukarlah untuk kita menentukan mana satu betul, mana satu salah. Jadi kita akan mengupas lebih lanjut dan mendengar lebih lanjut mengenai penerangannya bersama Dr. Encik Soleha yang wakil MPP UPSI. Boleh teruskan? Terima kasih.
Terima kasih Cik Moderator kita. Okey, seperti yang Cik Moderator kita cakap sebentar tadi, memang terdapat banyak pendapat dan pencanggahan terhadap agama Hindu ini. Okey, namun agama Hindu ini mempunyai beberapa rukun asas yang mendasari ataupun yang mendasari kepercayaan itu sendiri lah. Jadi rukun asas yang pertama ialah kewibawaan Veda. Okay, Veda ni merupakan kitab suci yang mengandungi rukun-rukun kerohanian yang membahas tentang Tuhan, roh dan alam semesta. Okay, setiap mazhab atau aliran dalam agama Hindu ni menerima Veda sebagai sumber utama ajaran spiritual yang abadi dan tidak berubah. Okay, meskipun ajaran-ajaran dalam agama Hindu ni dapat bervariasi, semua pendapat dan pandangan didasarkan pada rukun-rukun dalam Veda. Okay, maksudnya ni macam agama Islam, kita berpandukan Al-Quran. Kalau agama Hindu ni, mereka memang berpandukan kitab Veda ni lah yang terulung. Maksudnya ni agama Hindu tidak statik, maksudnya tak rigid. Dia boleh berubah-ubah selagi mana rukun tu didasari oleh Veda tu. Dia boleh berubah ikut persekitaran. Yang seterusnya adalah sifat ketuhanan setiap makhluk. Ketuhanan manusia adalah salah satu unsur utama agama Hindu. Ketuhanan ni merupakan sifat semenjadi roh manusia. Ini bermaksud semua manusia berpotensi menjadi adil dan menyerlahkan ketuhanan ini dalam setiap tindakan mereka. Maksudnya kat sini manusia tidak akan dilaknat ataupun melarat. Dia guna perkataan melarat dalam neraka jika melakukan dosa. Sebaliknya mereka menganggap dosa ni adalah kesilapan yang dilakukan oleh seseorang individu tu semasa mereka jahil. Maksudnya mereka boleh bertaubat lah, kembali ke pangkal jalan. Macam Islam jugalah, ada jalan taubat dia. Okay. Yang seterusnya adalah kewujudan Tuhan dalam segala-galanya. Tuhan ni dipandang sebagai sesuatu yang ada dalam segala-galanya, baik yang hidup ataupun yang tidak hidup. Tuhan ni juga dianggap sebagai benang yang menghubungkan segala ragam dalam alam semesta. Tuhan juga dipandang sebagai antaryami, iaitu keberadaan dalam diri setiap jiwa. Konsep ini dia menegaskan kesamaan itu wujud dalam kepelbagaian dan Tuhan adalah dasar untuk segala-galanya. Yang seterusnya saya akan kupas tentang kepercayaan agama, kepercayaan akan kepelbagaian nama dan rupa Tuhan. Seringkali agama Hindu ni dianggap sebagai agama yang beraliran politisme kerana memuja banyak dewa. Namun tak sepenuhnya demikian. Maksudnya kat sini dewa di situ bukan Tuhan. Dewa bukan Tuhan. Agama Hindu ni dia masih mempercayai bahawa Tuhan itu Esa dan tiada dua. Dalam salah satu ajaran falsafah Hindu, Advaita Vedanta menegaskan bahawa hanya ada satu kekuatan yang menjadi sumber dari segala yang ada, Brahman, yang manifestasikan dirinya kepada manusia dalam pelbagai bentuk. Tuhan yang mencipta dunia mempunyai pelbagai bentuk dan rupa. Ini bukan bermaksud ramai Tuhan. Dia bukan, dia menjelma. Tuhan ni dia boleh memanifestasikan dirinya dalam pelbagai bentuk, tapi dia tetap yang sama. Dia begitu. Kita nampak macam banyak pula Tuhan agama Hindu ni kan. Padahal dia tak. Dia sebenarnya dia hanya jelmaan Tuhan tu untuk sesuatu benda yang berkaitan. Misalnya kalau Dewa Shiva, apa yang dia akan jelmakan diri dia untuk penganut dia. Ikut keadaan lah. Ya, ikut keadaan. Seterusnya saya akan kupaskan tentang konsep samsara. Konsep samsara ni dia kelahiran semula dan doktrin karma yang sangat penting. Samsara ni dia mengacu kepada kitaran kelahiran
dan kematian yang dialami oleh setiap roh manusia. Menurut ajaran agama Hindu ni, manusia melewati berbagai kelahiran di dunia dan di alam lain sebelum mencapai kebebasan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia disebut karma akan menghasilkan akibat atau hasilnya sendiri yang dikenal sebagai karma phala. Konsep karma ini menjelaskan mengapa manusia mengalami keberagaman kondisi dan situasi dalam kehidupan mereka. Namun dalam ajaran Hindu ni, tujuan utama kehidupan adalah mencapai mukti. Mukti ni kebebasan dari kitaran kelahiran dan kematian. Mukti ni dapat dicapai dengan menyedari dan mengenali Tuhan serta sifat ketuhanan dalam diri sendiri. Dalam mencapai mukti, agama Hindu ni dia menunjukkan dua jalan. Maksudnya untuk capaikan mukti tu kita ada dua cara lah, dua kaedah nak mencapai mukti tu. Yang pertama adalah Pravritti Marga, iaitu jalan keinginan, dan Nivritti Marga, jalan pelepasan. Kalau Pravritti Marga ni dia adalah di mana manusia tu menikmati nikmat-nikmat duniawi. Tapi tak bermaksud penganut yang mengikut jalan ini dia mengabaikan spiritualnya. Dia menjalankan kehidupan duniawi dia tu dengan sebaik-baik yang mungkin. Dan semasa dia menjalankan kehidupan dia tu, dia akan melatih diri dia mengenal siapa tu Tuhan, dan tanggungjawab dia sebagai anak dan apa fungsi dia dalam masyarakat. Kalau Pravritti Marga ni bagi pentingnya menjalani kehidupan sosial, berinteraksi dengan masyarakat dan menjalankan tugas-tugas sehari-hari dengan baik. Dalam Pravritti Marga ni, individu diharapkan memenuhi tugas-tugas dunia, termasuk menjaga kesejahteraan keluarga, menjalankan tanggungjawab sosial, menghormati hukum dan aturan masyarakat, dan menjalani kehidupan yang bermanfaat. Nivritti Marga pula dia ni jalan pelepasan yang mana ada segelintir manusia yang telah bosan dengan dunia. Mereka dah tidak berminat untuk mencari sebarang keseronokan atau nikmat duniawi. Kat sini tahap ni kalau dalam agama Hindu ni kira tahap tinggi lah, tahap mereka sampai satu puncak alim. Dia kata mereka mula sedar bahawa dunia ni adalah fana dan nikmat duniawi tidak memberikan kepuasan selama-lamanya. Golongan ini layak melepaskan semua nikmat duniawi dan berusaha untuk mencapai Tuhan. Nivritti Marga ni adalah jalan spiritual yang menuntut kesucian dan pencapaian pengetahuan spiritual yang mendalam. Golongan yang mengikuti Nivritti Marga ni cenderung menjalani kehidupan asketik, iaitu bertapa. Tak duduk dengan orang ni, bertapa. Lepas tu mengekang nafsu dan keinginan duniawi dan mengabadikan diri mereka sepenuhnya kepada pencarian Tuhan. Pengetahuan yang benar, jana, sangat penting. Melalui pengetahuan ini, seseorang dapat menyadari hakikat sejati dirinya dan hubungannya dengan Tuhan. Nivritti Marga ni juga dia menekankan pentingnya moksha. Moksha ni dia merupakan pembebasan roh yang dikenali sebagai tujuan akhir kehidupan seorang manusia. Moksha adalah keadaan ketika seseorang mencapai pemahaman dan kesatuan sejati dengan Tuhan, terlepas dari kitaran kelahiran dan kematian. Mencapai moksha melalui Nivritti Marga memerlukan usaha dan pengabdian yang besar. Individu harus mempraktikkan kebajikan, disiplin dan penyucian diri secara terus-menerus. Mereka harus mengendalikan nafsu dan keinginan duniawi serta mempraktikkan pengendalian diri dan fikiran, perkataan dan tindakan. Namun penting untuk ingat bahawa baik Pravritti Marga ataupun Nivritti Marga, dua-duanya adalah pendekatan yang berbeza dalam agama Hindu untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Itu saja daripada saya. Terima kasih Cik Moderator. Baik, terima kasih Cik Soleha.
Okey, dekat sini kita dapat rumuskan bahawa setiap agama dekat Malaysia dekat dunia ni pun sama saja, lebih kurang. Dia ada rukun dia, ada kepercayaan dia, dia ada Tuhan dia sendiri. Dan dengan ini tidak mustahil lah mengapa agama Hindu ni diterima di Malaysia, kerana cara dia hampir sama dengan agama-agama rasmi di Malaysia ni, iaitu agama Malaysia. Contohnya macam Cik Soleha kata tadi, dia ada karma. Macam setiap orang yang buat salah tu mesti ada dapat balasan dia sendiri. Dan kita juga boleh kaitkan apa yang telah diterangkan oleh Cik Soleha tadi dengan teori agil. Contohnya macam goal entertainment, iaitu tujuan hidup. Contohnya macam Nibrita Marga tadi tu, dia kata itu pembebasan roh, maksudnya tujuan akhir. Maksudnya setiap istilah ataupun penggunaan amalan mereka tu mesti ada tujuan dan fungsi dia tersendiri. Dan kita boleh kaitkan dengan goal entertainment ataupun tujuan sesuatu perkara itu dibuat. Okay. Seterusnya, kita akan meneruskan dengan kitab suci pula. Seperti mana kita tahu, setiap agama okay. Mungkin Dr. Farah ingin menambah ataupun menyambung sedikit daripada Dr. Soleha. Silakan. Terima kasih Cik Moderator. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Cik Soleha tentang rukun asas kepelbagaian nama dan rupa Tuhan dan konsep samsara serta tujuan utama kehadapan, saya juga ingin menambah dan mengupas pula tentang keyakinan penganut Hindu tentang keberadaan dewa-dewi. Dan kedua adalah penggunaan mantra, dan ketiga yang saya akan kupas ialah pemilihan makanan dalam agama Hindu yang memberi kesan kepada kesucian dan kualiti spiritualnya. Okey, yang pertama, dalam ajaran Hindu ni terdapat penganut Hindu yang mempunyai keyakinan tentang keberadaan dewa-dewi yang mengawasi berbagai aspek kehidupan di alam semesta ini. Mereka ni diberi nama dewa untuk dewa lelaki dan dewi ni pula untuk dewa perempuan, yang berasal dari perkataan Sanskrit div yang berarti untuk bersinar. Dewa-dewi ini dipercaya telah melakukan banyak kebaikan dan kebajikan di bumi, dan setelah kematian mereka dinaikkan pangkat dan diberikan badan yang diperbuat dari cahaya. Namun, kecuali dewa bernama Hiranya Garbha, iaitu dewa-dewi lainnya tidak bebas dari kitaran kelahiran dan kematian. Setelah pahala baik mereka habis, mereka terpaksa lahir kembali sebagai manusia. Dalam praktik keagamaan Hindu ini, ritual memiliki tujuan utama untuk menyucikan hati dan fikiran manusia. Ritual ini dia dimulai dengan niat yang tulus untuk mencapai kesucian spiritual dan kesedaran akan Tuhan, kewujudan Tuhan. Beberapa ritual dalam Hindu ini seperti yang tercatat dalam kitab suci Atharva Veda dan Tantra yang melibatkan praktik-praktik sihir. Ya, namun penting untuk dicatat bahawa sihir ini hanya dianggap sah jika digunakan untuk memusnahkan musuh, mencapai tujuan tertentu, menyembuhkan penyakit atau menghindari nasib buruk. Tapi penggunaan sihir dalam konteks ini dianggap tidak berbahaya dan diperbolehkan dalam pravriti marga, seperti apa yang dijelaskan oleh Cik Soleha tadi itu. Namun, orang-orang yang lemah atau tidak suci ini mungkin menyalahgunakan ilmu sihir ini untuk tujuan yang keji atau egois yang dapat merosak spiritualitas mereka. Okey. Selain itu pula, dalam zaman moden sekarang ni, bagi kepercayaan penganut Hindu, iaitu bhakti yang memberi maksud cinta dan pengabdian kepada Tuhan, dan kepercayaan diberikan keutamaan dalam praktik keagamaan Hindu ini. Konsep bhakti ini dia telah ada sejak zaman Veda dan kemudian dikembangkan dalam agama dan Purana. Bhakti ini juga merupakan penerapan kecintaan dan kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan seharian.
bakti ini juga dia melibatkan perasaan cinta dan pengabdian yang tulus terhadap Tuhan. Ini biasa diekspresikan melalui doa, nyanyian, meditasi dan tindakan seharian-harian manusia lah, penganut Hindu tu. Lepas tu tujuan utama bakti ini adalah untuk mengembangkan hubungan yang intim dan penuh kasih sayang dengan Tuhan, serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat-sifat Tuhan mereka. Dalam praktik bakti juga penting untuk mengembangkan rasa kasih sayang, pengabdian dan ketulusan hati yang sepenuhnya ditujukan kepada Tuhan. Hal ini biasa juga dilakukan melalui kegiatan seperti menyanyikan lagu-lagu pujian, contohnya lagu bhajans, mengucapkan nama Tuhan dengan penuh penghormatan, mengikuti upacara keagamaan dan melaksanakan tindakan seharian dengan niat dan dedikasi yang tulus. Jadi dapat saya simpulkan yang praktik keagamaan Hindu ini dia mencakup dari segi ritual, meditasi, bakti itu dan penggunaan simbol-simbol untuk mengarahkan fikiran dan perasaan kepada Tuhan. Okey. Seterusnya saya akan mengupas tentang penggunaan mantra dalam penganut Hindu ini yang diorang guna. Dalam tradisi Hindu ini, mantra-mantra ini juga mainkan peranan penting dalam praktik keagamaan dan meditasi. Mantra ini dia digunakan sebagai alat untuk mengarahkan fikiran, menghubungkan dengan aspek spiritual dan mencapai kedamaian dan pencerahan. Salah satu mantra yang sering digunakan dalam konteks ketenangan dan keamanan adalah Santi mantra. Itulah mantra yang paling famous yang orang guna. Mantra-mantra Santi ini dia biasanya dibacakan pada awal dan akhir upacara ritual atau perbincangan agama. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketenangan dalam diri pembaca, pendengar dan juga dalam lingkungan sekitarnya. Mantra-mantra Santi ini dapat ditemukan dalam beberapa Upanishad yang merupakan bahagian dari literatur suci Hindu. Membaca mantra-mantra ini diyakini memiliki kekuatan untuk menghapuskan segala hambatan yang mungkin timbul dalam pekerjaan atau aktiviti yang hendak dilakukan. Dan dengan menggunakan mantra Shanti ini, umat Hindu ini dia berharap untuk mencapai ketenangan, keamanan dan keselarasan dalam kehidupan mereka, serta mengatasi segala kejahatan yang menghalangi pencapaian tujuan mereka tu, tujuan spiritual dan material. Mantra-mantra ini juga dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang dapat membantu dalam menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan seharian. Dan yang ketiga, saya ingin kupas pula tentang pemilihan makanan dalam agama Hindu yang memberi kesan kepada kesucian dan kualiti spiritualnya. Dalam agama Hindu ini, makanan ini memiliki makna yang mendalam dan dianggap penting dalam aspek fizikal, mental dan spiritual. Penganut Hindu ini dia percaya bahawa makanan yang dikonsum itu dapat mempengaruhi kondisi fizikal dan fikiran seseorang, serta mempengaruhi kesucian dan kualiti spiritual dirinya. Pemilihan makanan dalam agama Hindu ini seringkali didasarkan pada konsep tiga guna atau sifat dasar manusia, iaitu ada tiga: satwa, rajas dan tamas. Makanan satwa ini dianggap bersih, segar dan memberikan nutrisi yang baik untuk tubuh dan fikiran. Manakala makanan rajasika pula cenderung membuat gelisah dan menciptakan nafsu yang berlebihan. Sementara pula tu makanan tamasika pula dianggap tidak sehat dan berdampak negatif pada tubuh dan fikiran seorang manusia. Jadi dalam praktik Hindu ni terdapat juga kebiasaan untuk mempersembahkan makanan kepada dewa dan dewi mereka. Tertentu sebelum mengonsumnya, sebelum dorang makan tu dorang sembah dulu kepada dewa dewi dorang. Jadi hal itu dia dianggap sebagai cara untuk menyucikan makanan tersebut dan menghubungkan diri dengan kekuatan spiritual. Jadi dalam konteks Hindu ini juga ada lagi satu pandangan tentang pemakanan daging. Seperti yang kita tahu kan, orang Hindu ni orang tidak makan daging. Sebab orang menganggap daging tu ialah Tuhan mereka, lembu tu. Termasuknya itu daging lembu lah yang dapat bervariasi di antara individu, kelompok dan sektor yang berbeza.
Okey, pemahaman mengenai pemakanan daging lembu ni dalam agama Hindu ni dia memiliki pelbagai sudut pandangan. Beberapa ajaran dalam Hinduisme ni dia mengajar tentang prinsip vegetarianisme dan non kekerasan atau dikenal sebagai ahimsa, yang mendorong untuk menghindar dari mengonsum atau makan daging lembu tu. Hal ini dipengaruhi oleh keyakinan akan kitaran, reinkarnasi dan kehidupan di dalam sebuah makhluk. Namun, ini penting untuk diingat bahawa dalam Hinduisme ni dia terdapat pula sekte atau kelompok yang memperbolehkan konsum daging tersebut. Contohnya, pengikut mazhab Shakta. Pengikut mazhab Shakta tu dia boleh mengkonsum daging lembu tu. Tentu tu yang, tapi lepas daging tu dipersembahkan kepada dewi dorang. Jadi dapat saya simpulkan sini, sikap masyarakat Hindu ni terhadap konsumsi daging lembu juga dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial dan ekonomi di sekitarnya. Misalnya di India, lembu ni kan sering dianggap sebagai binatang suci dan diperlakukan dengan hormat kerana dia dianggap memiliki nilai penting dalam konteks pertanian dan budaya mereka. Setakat tu dari saya saja. Okey, terima kasih Dr. Farah atas penerangan yang sangat-sangat jelas dan mudah difahami oleh rakan-rakan panel sekalian dan juga para penonton. Macam rupanya agama India pun ada sihir juga ya? Ya, betul. Tapi pada asalnya dia digunakan dengan baik, tetapi sekarang disalahgunakan untuk tujuan dengki ataupun menyosakkan orang lain lah. Betul. Okey. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan sambung pula dengan kitab suci yang terdapat di dalam agama Hindu. Seperti yang mana kita tahu, setiap agama itu ataupun segelintir agama juga mempunyai kitab suci yang tersendiri. Contohnya macam kita tahu Al-Quran lah untuk agama Islam. Dan kitab apa lagi? Kitab Injil, Taurat itu bagi agama-agama lain. Okey. Boleh Dr. Azira terangkan sikit kitab apa nama kitab yang betul-betul spesifik ataupun yang digunakan untuk agama Hindu dan tujuan dia? Okay, boleh teruskan? Okay, terima kasih Cik Moderator. Okay, seperti yang kita tahu, Hindu ni merupakan agama yang ketiga terbesar di dunia. Terdapat 900 juta penganut agama Hindu di dunia ini, dan agama Hindu merupakan agama rasmi negara Nepal. Okay. Dalam Hindu ni mempunyai 4 kitab utama mereka, iaitu kitab Veda, kitab Upanishad, kitab Mahabharata dan kitab Ramayana. Okey, seperti yang kita tahu, kitab Veda merupakan kitab utama bagi agama Hindu ini. Okey, Veda ini bermaksud pengetahuan atau hikmah. Veda ialah ayat-ayat suci yang didedahkan kepada golongan rishi. Ayat-ayat suci ini dipercayai telah sedia wujud dan didengar oleh golongan rishi. Okey, Veda ini juga dikenali sebagai Shruti. Shruti itu bermaksud yang bermaksud sesuatu yang didengari. Okey. Dalam kitab Veda ini dia mengandungi ajaran luhur untuk menuntun manusia menuju kehidupan yang baik dan hindar daripada bentuk kejahatan. Okey, dalam pelbagai kumpulan himna-himna, iaitu kumpulan-kumpulan penyanyi yang dinyanyi oleh Brahmin kepada Arya. Arya tu orang yang menganuti agama Hindu inilah. Okey, dalam kitab Veda ni mempunyai 4 kitab yang terkenal pula, iaitu Rig Veda, Samaveda, Yajur Veda dan Atharva Veda. Okey, dalam 4 kitab ini yang paling terkenal ialah Rig Veda. Okey, dalam Rig Veda ni mempunyai pujaan sebanyak 1017 himna dan tidak ada peruntukan mengenai kebebasan beragama. Okey, dalam kitab-kitab Hindu ini, mereka lebih menyampaikan dalam bentuk lisan, iaitu dalam bentuk nyanyian lah, sebab sedap didengari oleh penganut-penganut Hindu ini. Okey, dalam kitab Veda ini tulisannya adalah tulisan Sanskrit, dan sekarang tulisan Sanskrit, Inggeris, Perancis, Jerman dan bahasa lain mengikut peredaran zaman lah, sebab sekarang ni ramai yang tak tahu bahasa Sanskrit. Jadi mereka mengubah golongan Brahmin ni ialah golongan yang
golongan yang atasan yang paling tertua, mereka mengubah tulisan tersebut untuk lebih difahami oleh penganut-penganut agama Hindu. Okey. Kitab yang kedua ialah kitab Upanishad. Kitab Upanishad ialah kitab nyanyian dalam Veda, kemudian diikuti kupasan yang dibuat oleh golongan Brahmin. Okey, kitab Upanishad ni lah sebahagian juga daripada kitab Veda. Lepas tu Upanishad ini bermaksud mereka yang duduk berhampiran. Dalam kitab ini mempunyai kisah tentang pertemuan yang dilakukan oleh murid dan gurunya. Dalam kitab Upanishad ni mempunyai 108 perkara, tapi daripada 13 perkara tu yang terkenal, yang lain tu macam orang tak tahu sangat. Okay, kitab ni mempunyai kitab yang klasik. Dalam kepercayaan Hindu, Upanishad ni kitab ini diwahyukan dalam alam gaib dan pertemuan rahsia oleh perbahasan rahsia. Okay, yang ketiga ialah kitab Mahabharata. Kitab Mahabharata ni kitab yang klasik juga. Dia juga sebahagian daripada kitab Veda. Bermaksud kitab Veda ni ialah kitab utama, tapi mereka membahagikan dan Mahabharata ni juga sebahagian daripada Veda itu. Dan kitab Mahabharata ni kitab pusaka yang menjadi generasi tua dan muda. Ia amat berguna sebagai rujukan dan untuk bagi pengamal Hindu yang asli. Kitab ini ialah kitab khazanah yang dihormati oleh penganut agama Hindu. Ada pendapat dalam kalangan mereka ini mengatakan bahawa siapa yang dengar nyanyian dalam kitab Mahabharata dan Ramayana ini, mereka akan memperoleh kebahagiaan. Cikgu cerita bolehlah cuba. Jadi kalau dengar tu dapat ketenangan, kebahagiaan. Ya, mengikut penganut agama Hindu inilah. Okey, yang terakhir adalah kitab Ramayana. Kitab Ramayana ni adalah kitab epik. Bermaksud kitab yang lama lah. Okey, kitab epik ni iaitu Rama, iaitu anak raja India mengikut pendapat penganut agama Hindu. Ramayana menceritakan Maharaja Ram dan saudaranya sebagai pengasas bandar utama dan kerajaan ajaran kerajaan India. Okey, dalam kitab Ramayana mengandungi ajaran mengenai moral dan tingkah laku penganut agama Hindu. Kitab ini tertumpu kepada penciptaan daya fikiran utama yang terdapat dalam kebudayaan Hindu di utara India. Itu sahaja daripada saya, Cik Menderita. Baiklah, terima kasih Dr. Azira Iyana atas penerangan mengenai kitab yang sangat-sangat jelas dan saya mudah faham yang rupanya kitab agama Hindu ni dia kitab utama dia ada satu saja, tapi bawah-bawah dia ada banyak, ada 4. Ya, betul. Jadi dengan penerangan daripada Dr. Azira ni, saya boleh kaitkan lagi dengan teori Agil, iaitu teori adaptasi. Yang pertama sekali kerana macam tadi Dr. Azira kata, mereka ni daripada kitab tu mereka adaptasikan kepada nyanyian supaya menghiburkan penganut agama Hindu itu sendiri. Betul. Okey. Baiklah. Seterusnya tanpa kita melengahkan masa, kita akan meneruskan lagi dengan adat istiadat ataupun adat resam penganut agama Hindu. Contohnya macam kahwinan, kalau kita ada perkahwinan lah kan, kahwinan, perayaan macam tu. Okey, saya akan teruskan dengan perkahwinan. Macam kita pun ada perkahwinan kan, tapi upacara perkahwinan itu sendiri berbeza-beza mengikut agama. Jadi kita akan teruskan dengan Dr. Nurniza untuk menjelaskan lagi mengenai upacara perkahwinan bagi agama Hindu. Okey, terima kasih kepada Cik Moderator kita, Cik Sahira, dan tidak lupa juga kepada panel-panel kita yang telah menerangkan seperti wakil MVP UPSI kita, Cik Soleha dan Dr. Farah yang menerangkan tentang kepercayaan agama Hindu itu sendiri. Saya tertarik apabila Cik Soleha menerangkan tentang rupa paras Tuhan agama Hindu tu. Sebab sebenarnya saya tidak tahu
dan juga Dr. Farah serta Dr. Azira yang menerangkan tentang kitab-kitab agama Hindu. Ada 4 kitab kan, Doktor? Okay. Jadi, berbalik pada soalan Cik Moderator kita, saya ingin menerangkan tentang perkahwinan, di mana setiap agama itu mempunyai perkahwinan, cara perkahwinan tersendiri dan adat resam. Jadi kita boleh seperti Cik Zahira telah mengatakan tadi, menurut Dr. Telson yang menggunakan ataupun mengetengahkan konsep agil itu sendiri. Jadi kita dapat lihat dalam konsep agil itu, iaitu L, intensi, agama ini telah mengekalkan ataupun mengekalkan sistem kesinambungan. Jadi di mana agama Hindu itu mengetengahkan konsep kesinambungan berdasarkan sistem kekeluargaan. Jadi bila kita cakap tentang sistem kekeluargaan, sudah pasti ia akan berhubung kait dengan perkahwinan. Jadi saya ingin menerangkan tentang adat resam perkahwinan agama Hindu itu sendiri. Jadi macam kita sendiri orang Melayu lah, agama Islam ada adat macam merisik, nikah, tunang, juga bersanding. Jadi untuk agama Hindu ini, mereka juga ada adat merisik. Jadi kalau macam kita, orang Melayu, merisik tu bila kita datang sini rumah orang tu ataupun pengantin perempuan tu, terus menyatakan adat merisik kita. Tapi kalau untuk agama Hindu ni, merisik diorang hanya untuk melihat latar belakang, tak datang ke rumah lagi. Melihat latar belakang pengantin perempuan, pengantin lelaki, dia akan tengoklah dia punya dari segi, untuk mencari keserasian, untuk mencari sama daripada segi etnik, kasta dan agama itu sendiri. Jadi bila dah cakap okey, ini dah okey, jadi kita akan ke next step, iaitu adat kunjungan ke rumah pengantin. Okey, jadi untuk agama Hindu ni sama juga seperti agama ataupun adat orang Melayu, di mana pengantin lelaki akan berkunjung ke rumah bakal pengantin perempuan, pasangan mereka lah. Jadi untuk agama Hindu ni, pengantin lelaki akan berkunjung ke rumah pengantin perempuan dan akan membawa beberapa macam dikatakan buah tangan lah, macam kelapa, buah sirih. Itulah sebagai niat dia, kena menyatakan niat lah. Niat tu untuk niat baik, untuk diterima sebagai untuk meneruskan ke next step lah. Jadi kalau pihak perempuan tu setujulah, dia akan terima. Okey, saya terimalah lelaki tu untuk jadi pasangan hidup, dia akan terima buah tu. Buah-buah apa, barang yang dibawa tu. Kalau tidak, kalau pihak perempuan macam dia tak nak lah, lelaki tu dia ada pilihan nanti sendiri kan. So dia tak akan terimalah dan akan melayan pihak lelaki tu sebagai tetamu biasa. Jadi bila dah dua-dua pihak setuju, dah macam dah berkenan isyarat kan antara satu sama lain, kita akan ke langkah seterusnya, iaitu adat ikat janji. Kalau bahasa Hindu ni nicayam macam tu. Okey, Agak saya menyebut tapi tak apalah kan. apa kita cuba. Okey, nicayam tu adalah adat ikat janji di mana kedua-dua pihak bersetuju. Jadi macam biasalah, pihak lelaki akan datang ke rumah pihak perempuan tu, tapi dengan jumlah yang ganjil. Pihak lelaki tu akan menyatakan lafaz janji dia. Kalau dikaitkan dengan macam orang Melayu tu macam datang merisik lah kan. Kalau India kan, Hindu kan, kalau Hindu merisik dia tak dalam rumah. Tapi kalau Melayu tu rumah kan, sama macam tu lah. Okey, jadi bila kedua-dua tu setuju dan ikat janji semua, dia akan saling bertukar sirih piring. Macam tu. Okey. Langkah seterusnya bila dah settle semua tu, dia akan ke langkah parisam, iaitu memberi hadiah. Dia sama semacam nikah lah, nikah orang Melayu. Tapi kalau agama Hindu ada adat parisam. Okey, adat parisam ni dia boleh agama Hindu ni boleh pilih lah dua. Adat parisam biasa dan juga udan parisam. Adat parisam biasa tu dia akan beri hadiah tu 3 hari sebelum perkahwinan. Tapi kalau udan parisam tu dia akan bagi hadiah pagi sebelum perkahwinan. Hari yang sama lah perkahwinan tersebut. Okey. Okey, jadi hadiah tu mula-mula pagi tu diorang akan sembahyang dulu lah. Kalau kita tahu agama Hindu ni sangat kuat sembahyang. Dia punya kekuatan sembahyang tu ni lah. Jadi pagi tu dia akan sembahyang dan bapa pengantin perempuan tu akan memberi parisam yang memiliki sari kepada anak perempuan untuk anak perempuan tu pakailah semasa untuk perkahwinan tersebut lah. Okey.
Jadi lepas dah settle semua selesai, sembahyang dah, perempuan dah pakai cantik, pakai sari semua tu, dia akan keluar dengan pengantin perempuan akan keluar dengan diiringi oleh dia punya pendamping. Pendamping macam tu akan ke ruang tamu lah kan. Sanak saudara dah datang, ramai-ramai berkumpul, dan pengantin lelaki akan memakankan kalungan bunga macam kita tengoklah dekat video kan. Akan mengadakan kalungan bunga di leher perempuan. Jadi itu dikira macam itulah stepnya, adat parisan tu. Dan daripada situ kad jemputan akan diedarkan. Jadi macam dah tetap lah, perkahwinan tu akan ditetapkan. Kira jadi lah. Kira jadi. Apa yang menariknya, kalau kita tengok kad jemputan macam orang Melayu akan bagi macam tu juga kan. Akan macam tu. Tapi kalau agama Hindu ni, dia ada keunikan dia. Kalau kita tengok kad jemputan orang akan dibuat berdasarkan alamat Hindu. Alamat Hindu tu boleh kata macam satu tarikh. Tarikh yang orang-orang beragama yang macam kuat agama tu akan meletakkan tarikhnya. Kalau kad jemputan tu salah buat ataupun ada sedikit kesalahan berdasarkan alamat Hindu, maksudnya dia tak ikut apa yang alamat Hindu tu suruh, mungkin dikatakan diyakini akan perkahwinan tu takkan berjalan dengan lancar. Jadi kena make sure diorang akan Tak ada seberatan di situ. mungkin memang akan dia punya proses, mungkin proses perkahwinan tu tiba-tiba sehari tergoyak ke, dan tak lancar kan macam tu. Dia serabut kan. Dan unik dia lagi, kad jemputan tu lepas dah diperingatkan, kad jemputan tu akan disambung dengan kunyit cair sebagai tanda keharmonian. Dan juga macam saya katakan tadi, agama Hindu amat kuat sembahyang kan. Jadi kad jemputan tu sekali dia akan dibawa untuk disembahyangkan. Okey, jadi itu boleh kita terangkan pasal kad jemputan. Sekarang kita teruskan ada penyediaan tali. Penyediaan tali itu boleh dikatakan sebagai lambang suci perkahwinan. Kalau kita nampak setiap pengantin perempuan dia akan pakai satu macam rantai. Rantai tu dia bergantung juga kat sebelah emas. Kalau macam ni, kalau ada lama tahli bukan tali. Tahli, THALI. Itu merupakan segumpal benang putih yang disambung dengan kunyit. Okey, adat penyediaan tali ni dilakukan 7 hingga 9 hari sebelum hari perkahwinan, dan 3 hari sebelum hari perkahwinan tu tali tu akan diambil dan diletakkan di tempat sembahyang orang juga. Dan dia akan disembahyangkan lah. Okey. Macam penyediaan tali ni amat penting lah, sebab dia akan macam satu petunjuk ataupun satu tanda lah yang dua-dua satu dah memang serasi dan memang akan akan hidup semati sehingga ke akhir hayat mereka. Okey, jadi dapat kita simpulkan bahawa adat resam perkahwinan agama Hindu amatlah unik. Setiap agama itu mempunyai keunikan masing-masing, termasuklah agama Hindu. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih atas perkongsian yang sangat-sangat jelas oleh Dr. Nuriza. Dengan penjelasan beliau, saya dapat mengetahui banyak-banyak ilmu mengenai upacara perkahwinan agama Hindu ni. Contohnya macam ada Adat parisa, macam diorang pun macam kita juga berisik bernama ada persetujuan lagi lepas tu saya dapat tahu juga macam diorang ni sangat-sangat kuat sembahyang. Dia kan bawa kad kahwin tu untuk sembahyang sekali bersama. Setiap adat tu akan disembahyang. Okey. Sangat-sangat bersemangat, dan saya sangat suka cara Cik Dr. Nuriza menjelaskan adat perkahwinan tersebut. Terima kasih. Okey, yang terakhir sekali kita akan teruskan pula dengan adat juga, adat istiadat agama Hindu, iaitu perayaan. Macam kita tahu, Hindu ni tak boleh tak bukan misalnya ada Deepavali, Thaipusam. Okey. Jadi dengan adanya Dr. Izzati, kita akan mengetahui lagi lebih mendalam mengapa dan bagaimana cara perayaan itu dijalankan oleh penganut agama Hindu sendiri. Okey.
Baiklah, teruskan Dr. Isati. Terima kasih saudari moderator kita pada hari ini, iaitu Cik Sahira. Yang dihormati rakan ahli panel dan sidang hadirin sekalian. Okey, sungguh menarik persoalan yang diajukan oleh Cik Sahira kita berkaitan dengan keistimewaan perayaan kaum Hindu. Okey, sebelum saya kupaskan dengan lebih mendalam mengenai topik ini, saya berbesar hati untuk berkongsi dengan para hadirin bahawa sebenarnya masyarakat India ataupun masyarakat Hindu ni mempunyai 9 jenis perayaan. Okey. Kebanyakan daripada kita ni hanya tahu perayaan apa ni, Taipusam dan Deepavali saja kan. Tapi sebenarnya daripada selain daripada perayaan Deepavali dan juga Taipusam ni, masyarakat Hindu juga menyambut Gokul Ashtami, Ugadi, Panguni Uyutiram Festival, Mahashivaratri, Vishu, Tamil New Year ataupun dipanggil sebagai Putandu, dan juga perayaan Pongal. Okey. Seperti yang kita tahu, perayaan Taipusam ni ialah antara perayaan agama yang popular lah dalam kalangan penganut agama Hindu ni. Okey, masyarakat yang beragama Hindu di Malaysia ni kebiasaannya mereka akan menyambut perayaan Taipusam ni di Batu Caves. Di Batu Caves Selangor lah, yang merupakan tempat suci bagi masyarakat Hindu. Okey, dalam konteks ni juga Taipusam ni diraikan pada kemuncak bulan 10 kalender Tamil, iaitu bulan Tai, yang jatuhnya pada sekitar Januari atau Februari lah. Pada hari tersebut dikatakan bulan penuh, iaitu bulan Tai itu berada pada kedudukan melintasi bintang terang yang bernama Pusam. Jadi maksudnya Taipusam tu berasal dari situlah nama Taipusam tu kan. Tai tu tai bintang ke? Bukan. Tai itu maksudnya bulan yang penuh. Bulan penuh. Okay. Tujuan dan objektif sambutan ni sentiasa menjadi tanda tanya kaum lain lah. Kita selalu tengok kan, macam negara kita sendiri pun selalu cuti kan. Waktu kita sambut Taipusam, bukan kita sambut agama Hindu, tapi kita pun cuti juga. Sebab tu saya nak kongsikan bahawa hari Taipusam ni sebenarnya merupakan hari menunaikan nazar dan juga menebus dosa atau memohon ampun atas dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka lah, masyarakat Hindu ni. Di samping itu, hari Taipusam ni biasanya diiringi oleh perarakan kavadi yang diiringi alunan alat muzik tradisional. Seperti yang kita nampak waktu ritual ini dijalankan, macam ada pelbagai cara menyiksa diri, faham tak? Macam diorang yang berjalan atas kasut yang berpaku, lepas tu ada yang aksi yang diorang cucuk logam ataupun besi yang menembusi kulit tubuh badan dekat lidah, dekat pipi tu kan, kita selalu tengok kan. Yang tu lah. Jadi sebab diorang buat aksi ni macam nak menunjukkan diorang ni betul-betul nak membersihkan dosa dan nak menyucikan diri. Selain itu juga, penganut agama Hindu ni juga akan membawa kelapa, madu dan susu untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa bagi mendapatkan restu. Dan sebelum tibanya hari Taipusam ni juga, para penganut Hindu ni akan menyucikan diri daripada dosa dengan pelbagai cara seperti berpuasa. Menariknya, perayaan Taipusam ni dia lebih meriah di Malaysia berbanding dengan di negara India. Hal ini demikian kerana di India Pesta Pongal yang lagi meriah lah. Okey, seterusnya perayaan Deepavali. Kita selalu dengar lah kan hari perayaan hari Deepavali ni, ataupun kita panggil dia sebagai Diwali atau Diwali. Diwali atau Diwali ni merupakan perayaan yang disambut oleh semua penganut yang beragama Hindu di seluruh dunia, dan merupakan inilah macam kita Malaysia pun kalau hari Deepavali pun memang bercuti. Okey, perkataan Deepavali ni merupakan gabungan perkataan daripada Deepa yang bermaksud cahaya, manakala Gavali pula bererti barisan. Okey, jadi perayaan Deepavali ni disambut pada hari ke-14 bulan Aipasi. Bulan Aipasi ni adalah bulan dalam kalender Tamil lah, iaitu dalam antara bulan Oktober ataupun November. Jadi macam selalu kita tengok perayaan Deepavali ni memang
meriah dengan pesta cahaya kan. Sebab memang dia maksud di Purbalingga itu sendiri pun cahaya. Jadi ada sebab mengapa perayaan ini diraikan dengan pelita yang dipasang adalah sebagai simbolik penganut Hindu yang melambangkan kejayaan, kebaikan mereka mengatasi kejahatan. Berdasarkan legenda yang diturunkan kepada mereka mengenai Raja Narakasura dan Dewa Krishna. Kalau kita lihat kebanyakan penganut Hindu ni dia akan menghiasi rumah mereka dengan kolam. Kan kolam ataupun rangoli lah, iaitu hiasan lantai yang diperbuat daripada beras. Selalunya dia orang ni akan hias di depan rumah kan, di depan rumah. Maksudnya tujuan kolam tu dilakukan adalah sebagai tanda selamat dan rahmat supaya isi rumah, maksudnya keluarga dalam rumah tu mendapat kesejahteraan. Hiasan kolam ni juga merupakan lambang penyembahan Dewa Lakshmi, iaitu dewa kekayaan yang dipercayai hanya akan mengunjung rumah mereka yang mempunyai hiasan kolam ni. Sebab tu merayakan perayaan di Purbalingga juga, manisan sering menjadi acara pembuka sebelum memulakan sesuatu majlis, acara atau hari perayaan. Contoh yang kita selalu tengok macam mungkin ada yang pernah makan manisan yang memang popular waktu perayaan di Purbalingga ni ialah halwa. Halwa dan ladu. Di samping itu juga, pada pagi perayaan Hari Purbalingga ni seluruh ahli keluarga akan bangun lebih awal, iaitu sebelum matahari terbit. Selalunya kebiasaannya mereka akan bangun seawal 3 pagi bagi membersihkan diri sebelum sebelum bersalam dan memohon maaf dengan ahli keluarga masing-masing lah. Selain itu, upacara mandi minyak bijan juga turut dilakukan pada awal pagi sebelum matahari terbit. Penganut agama Hindu ni dia menjalankan upacara mandi minyak bijan ni bertujuan untuk menyucikan diri diorang dan untuk menaikkan semangat. Dan dia juga adalah tanda simbolik sebagai penyucian diri daripada segala kejahatan dan juga sifat dengki. Selepas mandi memang pakai baju cantik lah macam kita juga, untuk menghilangkan sifat buruk dan kejahatan dalam diri seorang. Yang menariknya perayaan di Purbalingga juga macam kita lah, menganjurkan rumah terbuka, amalan kunjung-munjung, macam tu juga, sama di situ lah dari segi aspek tu. Seterusnya saya akan teruskan dengan penerangan berkaitan dengan perayaan Gokul Ashtami. Mungkin daripada kita kali pertama kot dengar kan. Gokul Ashtami ni disambut pada hari lahir Lord Krishna. Gokul Ashtami ni adalah hari yang sangat bertuah untuk penganut Hindu di seluruh dunia. Kelahiran Lord Krishna ni merupakan anak kepada King Vasudeva dan Queen Devaki, yang merupakan cerita yang hebat dalam mitologi Hindu. Siapa yang selalu kaji berkaitan dengan ni mungkin akan faham lah kan. Gokul Ashtami juga disambut pada bulan Bhadrapada, iaitu kalender masyarakat Hindu sendirilah, iaitu antara bulan Ogos dan juga September. Gokul Ashtami ni pada hari Gokul Ashtami ni penganut kebiasaannya akan menghiasi rumah-rumah mereka, menyediakan gula-gula untuk dia memberikan kepada dewa, dan juga mereka akan menjejaki kanak-kanak dari pintu ke pintu. Bata ni tahu lah kan, tengok yang dipercayai menjadi kegemaran Lord Krishna ni akan juga ditawarkan lah pada perayaan Gokul Ashtami ni. Dan pada hari perayaan ni penganut akan berpuasa sepanjang hari dan berbuka puasa pada tengah malam ketika Tuhan dipercayai telah dilahirkan. Iaitu terdapat bacaan Bhagavatam, nyanyian dan berdoa di mana-mana. Maksudnya kuil juga akan dihiasi, kitan dinyanyikan, loceng akan dibunyikan, kulit kerang akan ditiup,
pujian Sanskrit dibaca dalam memuji Tuhan Krishna. Jadi secara ringkasnya Gokul Ashtami ni sebenarnya adalah sambutan selamat macam ulang tahun Tuhan Krishna. Okey. Dan seterusnya selain itu masyarakat Hindu juga merayakan festival Ugadi yang juga dikenali sebagai Yugadi. Tapi festival ni dekat di Malaysia ni dia macam kurang popular lah berbanding di negara India sendiri. Festival ni menandakan permulaan tahun baru dan permulaan musim bunga. Ugadi ni disambut pada tarikh yang berbeza dalam setiap tahun kerana kalender Hindu ni ialah kalender lunisolar, iaitu hari itu melambangkan permulaan zaman baru lah. Maksudnya hari Ugadi ni disambut. Perayaan ni macam saya cakap lah, perayaan ni memang selalunya disambut oleh masyarakat Hindu yang tinggal di luar negara. Macam dekat Malaysia ni mungkin kurang lah perayaan tu. Kalau ada pun selalunya dia orang akan tumpu di negeri Selangor. Perayaan ni dimulakan dengan upacara mandi menggunakan minyak juga, diikuti dengan upacara sembahyang dan diteruskan dengan upacara makan sejenis makanan yang dicampur dengan pelbagai ramuan istimewa, iaitu contohnya sejenis bunga yang pahit, bunga mangga, jus tamarin yang masam tu, cili hijau yang pedas, sejenis manisan dan sejubit garam. Tujuannya campuran ni dipanggil Ugadi Pachhadi atau Bibu Bilain. Okey, sebab dia orang melakukan upacara makan ni sebab untuk tunjukkan bahawa campuran pelbagai perasaan yang dalam kehidupan, iaitu kesedihan, kegembiraan, marah, terkejut, macam ya, pahit manis kehidupan. Okey, manakala bagi masyarakat keturunan Malayali atau Malayalam, sambutan tahun baru dikenali sebagai Vishu. Walaupun pada asalnya dirayakan penduduk keturunan Malayali di Kerala, India, tapi kini Vishu ni juga dirayakan masyarakat Malayali di seluruh dunia. Sebagaimana majoriti penduduk kaum India, masyarakat Malayali juga mementingkan amalan melihat objek suci sebagai objek pertama yang mereka lihat pada waktu subuh hari perayaan tersebut. Amalan ni adalah berdasarkan kepercayaan bahawa sekiranya seseorang individu tu melihat objek suci pada pagi hari perayaan tu, maka hidupnya akan bahagialah dan mendapat rezeki yang melimpah. Sehari sebelum hari Vishu ni diraihkan, kaum wanita dalam keluarga Malayali ni akan menyediakan Vishu Kani yang merupakan objek suci itulah untuk subuh keesokannya tu, kaum wanita ni lah yang akan menyediakan. Vishu Kani ni merupakan sebuah bekas tembaga bulat yang menyerupai sebiji periuk besar. Pada dasar periuk tembaga itu akan diletakkan beras, lalu ditutup dengan sehelai kain bersih. Di atas kain itu pula akan diletakkan beberapa barangan mengikut kemampuan ahli keluarga itu sendiri. Pada keesokannya, bila dah sediakan Vishu Kani itu, wanita paling tua dalam keluarga itu akan bangun awal. Biasanya wanita paling tua dalam keluarga ni akan memasang 2 lampu yang diperbuat daripada buah kelapa yang dipecah 2. Maka bahagian dalam bekas tembaga itu akan bersinar dan memancarkan cahaya kekuningan. Jadi para ahli keluarga yang lain akan dikejutkanlah, maksud dibangunkan serta diingatkan supaya tidak membuka mata. Golongan wanita yang tadilah, golongan wanita yang paling tua itu sama ada nenek atau ibu akan memimpin ahli keluarga mereka seperti anak-anak dengan mata terpejam menuju ke Vishu Kani itu. Apabila anak-anak itu membuka mata, mereka akan melihat Vishu Kani yang diterangi cahaya kuning itu sebagai objek pertama pada tahun baru Vishu. Selepas setiap anggota keluarga selesai melihat Vishu Kani itu, bermulalah upacara memberi hadiah tahun baru. Biasanya warga tua dan keluarga berkenaan akan mengeluarkan duit shilling, beras dan bunga kuning dari dalam bekas tembaga itulah Vishu Kani itu dan memberikannya kepada setiap ahli keluarga.
Amalan ni dipercayai akan membawa kebahagiaan dan kemewahan kepada generasi muda yang menerima hadiah dan restu daripada generasi tua. Selepas mandi, macam samalah, selepas mandi ahli keluarga ni akan memakai pakaian tradisional iaitu kodi vastram yang diterima sebagai Vishu Kanitong. Selepas itu mereka akan sembahyang bersama-sama dan meminta restu agar tahun baru tu membawa kepada kemakmuran, kesejahteraan. Dan sama jugalah sesudah sembahyang tu sisi keluarga akan menikmati sadia. Sadia tu jamuan makan tahun baru. Okey. Seterusnya saya ingin berkongsi tentang perayaan Putandu ataupun Tahun Baru Tamil yang merupakan hari pertama tahun takwim orang Tamil. Dia masyarakat Hindu ni berbagai bangsa kan. Macam ada Vishu, Tahun Baru Tamil dan selalunya diorang ni sambut tarikh perayaan ni ditetapkan dengan kitaran suria dalam takwim Hindu iaitu seperti hari pertama bulan Tamil iaitu Chitirai. Dan selalunya perayaan Tahun Baru Tamil ni akan jatuh pada kira-kira 14 April setiap tahun. Menjadi kebiasaan ataupun yang kita panggil tradisi lah, kediaman mereka ni akan dibersihkan dan anjung depan rumah mereka ni akan dihiasi dengan corak kolam rangoli bersama dengan susunan daun mangga yang diikat pada pintu hadapan. Sementara itu pada malam menjelang sambutan hari inilah, hari Tahun Baru Tamil ni, kaum wanita dalam sebuah keluarga tu akan menyusun buah-buahan seperti kelapa, lepas tu daun sirih, kacang, bunga, shilling serta emas di dalam sebuah dulang besar dan lampu minyak akan dinyalakan. Dia lebih kurang dengan cara ataupun kita panggil macam ritual proses dia tu lebih kurang dengan perayaan Vishu. Samalah macam Vishu tu tembikar kan, yang ni dulang. Melihat dulang, apabila mereka ni melihat dulang yang disediakan tu, sebaik saja bangun pagi dia akan dianggap sebagai membawa rezeki. Dan upacara ni dikenali sebagai kani rangkaian. Okey, seterusnya keistimewaan makan tengah hari. Inilah Tahun Baru Tamil ni ada sebanyak 14 jenis hidangan yang terdiri daripada makanan sayur-sayuran yang disediakan mengikut ramuan tradisional. Setengah dan yang ni mungkin kita tak tahu kan, setengah masyarakat Tamil ni waktu perayaan tersebut akan membuat pembelian besar. Contohnya macam nak beli rumah atau kereta baru ataupun barang emas. Mereka ni percaya apabila hari Tahun Baru Tamil tu dia membuat pembelian besar tu, seseorang tu akan memulakan hidup baru dan satu permulaan baru yang baik lah. Okey. Di samping itu, masyarakat Hindu juga menyambut Panguni Yutiran Festival. Perayaan ini disambut sempena perkahwinan Parvati dan Parameswara, Muruga dan Divasina serta Andal dan Ranggamana. Perayaan ini jatuh pada bulan Panguni iaitu di antara bulan Mac dan juga April. Bulan ni mereka anggap bulan ni sungguh istimewa lah, di mana pada bulan ni bintang Yutiram dan juga Purnami muncul bersama. Panguni Yutiram ni boleh mengajar pengganut Hindu berkaitan dengan kepentingan perhubungan. Contohnya sekiranya mereka berkahwin sewaktu perayaan Panguni Yutiram ni, mungkin mereka akan dikurniakan kekayaan, kebahagiaan dan kemakmuran dalam kehidupan mereka lah. Selain itu, masyarakat Hindu ni juga tetap akan menjalankan ibadah puasa pada hari Panguni Yutiram ni, dan mereka percaya bahawa apabila mereka menjalankan ibadah puasa ni, mereka mungkin akan bebas daripada kitaran kelahiran dan juga kematian. Okey, kaum yang beragama Hindu juga meraihkan Maha Shivaratri iaitu perayaan Hindu
yang disambut setiap tahun sebagai penghormatan kepada Dewa Shiva yang diterangkan oleh Cik Soleha tadi, iaitu antara bulan Februari dan juga Mac. Perayaan ini memperingati perkahwinan Shiva dan Parvati dan peristiwa Shiva mempersembahkan tarian ketuhanannya yang dipanggil Tandava. Mahashivaratri ini merupakan tradisi yang penting lah bagi mereka. Tidak seperti kebanyakan perayaan yang lain, Mahashivaratri ini disambut pada waktu malam. Perayaan ini termasuk mengekalkan jagaran, berjaga sepanjang malam dan solat kerana penganut Hindu Shaiva ni penganut Hindu ni beranggapan Shiva ni malam Shiva tu merupakan malam mengatasi kegelapan dan kejahilan dalam kehidupan seseorang. Seterusnya di kuil Shiva, mantra suci iaitu Om Namah Shivaya akan dilaungkan sepanjang hari. Para peganut Hindu ni akan memuji Shiva melalui bacaan pujian yang dipanggil Shiv Chalisa di kuil Shiva tu lah. Dan akhir sekali Pongal. Pongal ni merupakan perayaan yang terkenal di India, di negara India lah. Pongal ni merupakan perayaan menuai yang disambut selama 4 hari pada bulan Tai, bulan Hindu, dalam kalender Hindu. Ia sempena berakhirnya musim menuai, di mana hasil tuaian tu akan ditujukan kepada Surya Bhagawan atau Dewa Matahari. Pongal ni disambut Pongal ni disambut pada hari pertama bulan Tai, iaitu bulan Tai merupakan bulan yang ke-10 dalam kalender kaum India. Bulan ini disambut dengan perayaan ini disambut dengan hadiah, pakaian baru untuk ahli keluarga serta doa kepada dewa untuk kemakmuran bagi tahun-tahun yang akan datang. Bulan Tai juga sangat sesuai untuk perkahwinan menurut kepercayaan mereka lah. Hari pertama perayaan Pongal ni dikenali sebagai Bogi, iaitu hari untuk Indran. Indran tu ialah dewa awan dan hujan. Sebelum matahari terbit, unggun api besar akan dinyalakan dan dibiarkan membakar sepanjang malam untuk membakar barang-barang lama. Di rumah kediaman juga, rumah inilah ahli keluarga yang membuat perayaan ini juga akan dibersihkan dan dihiasi dengan corak dan bunga. Bogi ni membawa maksud yang cukup membawa maksud yang menandakan permulaan penting dalam kehidupan masyarakat India ni dengan apabila mereka ni membakar barang-barang dosa bagi menyingkirkan anasir-anasir buruk. Seterusnya hari kedua kan mereka sambut 4 hari kan. Hari kedua boleh dipanggil sebagai Tai Pongal yang khususnya untuk Dewa Matahari. Hari pertama tu Dewa Awan dan Hujan, hari kedua Dewa Matahari. Ungkapan Pongal ni bermakna meluap-luap. Ia menggambarkan hasil tuaian yang banyak. Apabila susu mereka mendidihkan susu, ahli keluarga tu akan berkumpul di sekitar periuk dan melaungkan ucapan Pongal, oh Pongal. Semasa susu tu tengah mendidih. Yang tu hari kedua. Hari ketiga pula dikenali sebagai Matu Pongal, iaitu khususnya untuk haiwan lembu. Hari tersebut adalah untuk pengembala berterima kasih kepada ternakan mereka. Mereka ni akan mewarnakan tanduk lembu ternakan mereka ni dan menghiaskan dengan pakaian dan topi logam bersinar. Dan juga topi logam yang bersinar lah. Lembu ni diberi makan Pongal dan loceng diikat di leher mereka. Hari terakhir pula, 4 hari, hari terakhir pula dikenali sebagai Kanum Pongal, di mana ia merupakan hari yang istimewa untuk wanita. Pada hari tersebut, wanita yang tertua dalam keluarga itu akan bangun awal dan menyapukan kunyit pada muka semua wanita muda dalam keluarga mereka lah.
dan melumurkan minyak kepada rambut mereka. Selepas mandi, semua wanita-wanita ni akan menawarkan berbola nasi yang berwarna kepada burung-burung. Kaum wanita ni akan berdoa untuk untuk keluarga mereka, untuk keluarga yang sihat bagi wanita yang sudah berkahwin, manakala bagi wanita yang gadis-gadis yang belum berkahwin, mereka akan berdoa untuk perkahwinan yang bahagialah. Jadi ahli-ahli keluarga yang lebih muda juga akan memberi penghormatan kepada orang-orang tua untuk mendapatkan restu. Okey, secara ringkasnya, saya boleh ringkaskan setiap perayaan ni yang disambut masyarakat Hindu ni membawa maksud dan tujuan yang tertentu lah masing-masing. Setiap perayaan ni tak sama lah. Okay. Terima kasih Dr. Izzati atas penerangan beliau sebentar tadi. Sangat-sangat jelas, dan saya pun baru tahu rupanya perayaan perayaan agama Hindu ni sampai 9 betul? Sebab selama ni kita tahu dalam 2 dan besar Wali sikit je yang kita tahu, rupanya sangat-sangat banyak lah. Mana tak ada kan agama pertama dan tertua di dunia. Mesti ada orang lagi explore, ada orang lagi banyak lagi. Okay. Jadi kita boleh kaitkan juga perayaan agama Hindu ni dengan teori adil, iaitu integrasi. Kerana integrasi tu dapat menyambungkan sendiri masyarakat melalui perayaan. Sama juga lah macam perayaan kita. Okay. Dan sangat-sangat sesuai dengan pakaian Encik Izzati hari ini, berbaju kurung kuning, sangat-sangat macam perayaan. Okay. Dah macam nak raya dah kan. Okay. Jadi kita nak teruskan dengan kesimpulan. Kita dah nak sampai kepada penghujung dah. Jadi apa yang dapat saya simpulkan dengan penerangan setiap panel jemputan hari ini, bahawa agama Hindu ni sangat-sangatlah unik dan mempunyai ciri-ciri mereka sendiri, yang mempunyai mereka punya cara yang tersendiri, yang berbeza, yang boleh dikatakan berbeza, tapi ada yang sama dengan agama lain. Dengan ini tidak mustahil lah bahawa penerimaan agama Hindu ni sangat-sangatlah diadu-adukan oleh penduduk Malaysia, di Malaysia sendiri. Dengan ini maka tamatlah forum kepercayaan dan amalan beragama bagi penganut agama Hindu pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada para penonton yang sudi dan setia menonton forum ini daripada pukul berapa tadi? Pukul 3 lebih macam tadi. Sehinggalah dah nak dekat sejam dah kita orang berbicara mengenai agama ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan dan sesuatu yang baru buat penonton-penonton di luar sana. Okay. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिन